إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar tuan-tuan? Saya mewakili kru dan produksi mendoakan agar tuan-tuan sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana yang menghadapi ujian sekarang ini, saya doakan semoga dipermudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa pada pagi ini kita bersama dalam program Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dan seperti biasa topik pada setiap hari Sabtu dan Ahad iaitu berkenaan dengan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 16 hinggalah ayat yang ke-18. Jadi seperti biasa, saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Da'i Fahmi apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Sedikit sesama dengan batuknya Ustaz. Sebab itulah kalau dengar sengau-sengau tu sikit, minta maaf lah ya. Jadi Ustaz, kita sebelum nak menelusuri lebih jauh dalam program kita pada pagi ini, suka saya nak bercerita sedikit tentang Murtada Dakwah Center, iaitu sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtada Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah dilengkapi stadium isukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030. Murtada Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Baik, tanpa membuang masa lagi, cukup sekadar itu Murtada Dakwah Center. Kita nak terus dengan program kita pada pagi ini Ustaz, dengan topik kita pada hari ini surah As-Saffat ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Sekiranya tuan-tuan terdapat sebarang soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-881677 ataupun terus di Facebook kami, di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi baik, insya-Allah sekiranya tuan-tuan ada mushaf Al-Quran, sediakan. InsyaAllah sama-sama kita akan hayati, kemudian kita mentadabur dan mengamalkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Jadi Ustaz, kita nak baca dengan taranum apa ini Ustaz? Oh, hari ini boleh kita cuba dengan satu taranum yang mungkin boleh kita sesuaikan sedikit dengan ayat-ayat pada hari ini, yang ayat-ayat yang sangat kita kata menyedarkan kita ataupun mengembalikan kepada kita asal usul kita bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok, kita pilih lagu Kurdi lah pada hari ini. Kurdi Ustaz. Ya. Baik, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'. Terima kasih kepada sahabat saya Da'i Fahmi, seluruh penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, pagi ini kita sambung kembali pengajian kita daripada surah As-Saffat, daripada ayat yang ke-16 hingga 18.
Namun sebelum kita bicarakan lebih jauh topik ataupun perbahasan ayat-ayat kita pada kali ini, lebih baik kita memulakan sebaik-baik permulaan dan selama-lamanya kita mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sama-sama kita hayati, kita dengar, boleh sama-sama turut baca pun boleh ataupun kita mendengar pun boleh, kerana semua itu ada kelebihan dan kebaikannya yang tersendiri. Kita baca daripada ayat 16, 17 dan 18. Jadi memandangkan ayatnya tidaklah terlalu panjang, ayatnya pendek saja, maka tak berlakulah saya tak cukup nafas, tak sampai nafas, sampai kena curi nafas pula kan. Maka tak ada masalah. Hari ini ayat insya-Allah semuanya sampai belaka nafas, maka kita baca satu ayat, berhenti satu ayat. Ada 3 ayat sahaja hari ini, dan dapat kita baca dengan perlahan. Saya akan baca dengan cara mujawad, cara yang mungkin yang biasa kita tengok dalam musabaqah, pertandingan tilawah Al-Quran, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, bacaan ataupun disebut secara mujawad, mujawad yang lebih lambat, yang baca satu persatu perkataan tu boleh disebut dengan lebih orang kata apa, lebih tenang, jelas kan, untuk sama-sama kita nak memahami ataupun nak mentadaburi makna satu persatu, insya-Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu dengar dengan betul-betul, dengan teliti, dan diamlah, moga-moga kamu semua beroleh rahmat. Amin, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ Sadaqallahul azim. Masya Allah, terbaik penjelasan, terbaik bacaan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, Ustaz memilih taranum berkenaan dengan taranum Kurdi. Biasa kita dengar, mungkin ada penonton tertanya-tanya Ustaz. Biasa kita dengar taranum ni ada 7 jenis, bayati, nahwan, hijaz, sabah, ras, sikah, jaharkah. Kenapa tiba-tiba ada taranum Kurdi ni Ustaz? Taranum Kurdi ni apa beza dia dengan taranum yang 7 ni tadi Ustaz? Okey, bagus soalan daripada Da'i Fahmi. Untuk dapat pencerahan, mungkin kata tak pernah dengar pula, terutama yang belajar asas-asas taranum, tak pernah nampak ataupun tak pernah dengar pula taranum Kurdi ni. Biasa bayati, sabah, hijaz, nahwan, rasikah, jiharkah. Itu pernah dengar lah kan secara induk ataupun asasnya. Kurdi ni mari mana pula Ustaz? Kurdi ni kita kata satu taranum
pecahan ataupun cabang daripada taranum-taranum yang ada seperti taranum bayati. Biasanya lagu Kurdi ni dia bila masuk kita guna taranum bayati yang asas tu, dia boleh kita pecahkan ataupun kita cabangkan, kita lalukan dengan taranum Kurdi. Kenapa saya memilih taranum Kurdi ini? Kerana ia sesuai dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dengan hari kebangkitan. Masya Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, ayat yang ke-16. Ya. Adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dibangkitkan hidup semula? Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit mukadimah berkenaan dengan ayat ini, Ustaz. Silakan. Baik, ayat yang ke-16, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Ayat-ayat seumpama begini begitu banyak dalam Al-Quranul Karim. Kita baca surah Yasin, surah Yasin, surah yang dekat dengan kita semua, pun cerita tentang bagaimana dibangkitkan semula. Allah Ta'ala menjadikan semula daripada tulang belulang yang dah hancur, yang dah jadi kita kata dah jadi debu, dah jadi tanah. Allah Ta'ala nak kembali, Allah Ta'ala nak bangkitkan semula, cipta semula. Maka ayat 16 ni sudah pasti tiba-tiba kita baca ayat ni, adakah sudah kita mati serta menjadi tanah ataupun debu, tulang, adakah kita dapat dibangkitkan hidup semula? Ini satu analogi yang dibuat oleh orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur. Mereka buat satu perbandingan. Mereka melakukan satu kias yang tidak betul. Mereka nak banding kuasa yang ada pada mereka ataupun kemampuan yang ada pada manusia yang kita kata sangat terbatas, sangat lemah, dengan kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang tak mustahil bagi Allah. Ini satu bentuk perbandingan yang salah, kita panggil kias yang fasik, yang tak betul, yang kita kata sangat melampau apabila mereka dah tuduh mereka tuduh kata mula-mula Quran ini sebagai satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai satu benda yang sihir. Lantaran begitu, mereka buat satu perumpamaan, mereka berikan satu perbandingan yang tak betul, satu analogi. Bolehkah kita dibangkitkan semula? Dah jadi tulang, dah jadi debu, dah hancur lebur, boleh bangkit semula ya? Mereka kenapa? Kerana mereka memikirkan bahawa yang membuat tu dalam dimensi manusia. Tapi kalau mereka fikir, oh ini Allah. Allah bukan manusia. Allah bukan makhluk. Kita semua makhluk. Allah yang menciptakan kita semua. Maka tidak boleh kita buat perbandingan yang begitu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca dalam surah Yasin kan, ayat sebelum tu, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang boleh menghidupkan balik, mengumpulkan balik tulang-tulang yang dah hancur reput ni? Katakanlah, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Allah Taala boleh melakukannya. Di hujung itu pula kita diperingatkan, Allah Taala bila ada sesuatu, Allah Taala kata kun fayakun. Jadi maka akan jadi. Maka ini kita kata apa? Pentingnya kita beriman dengan hari kebangkitan. Masya Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, berpandukan ayat ni, ada sesetengah pihak yang mungkin dia berfikiran secara logik akal. Kata mana mungkin bila kita dah mati akan dihidupkan kembali. Tetapi juga Ustaz, ada sebahagian pihak juga yang cuba membuat perkara yang sama seperti apa yang Tuhan buat. Terutamanya golongan-golongan ataupun saintis yang non-Muslim. Mereka cuba menjadikan orang yang telah mati itu hidup semula dengan mengkaji DNA dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz dengan orang yang cuba-cuba untuk menghidupkan kembali, seolah-olah mereka ini merasakan mereka mampu untuk mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum Ustaz jawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu tafsir dan taranum, sambungan bagi surah As-Saffat ayat yang ke-16 sehinggalah ayat yang ke-18. Jadi sekiranya tuan-tuan terdapat sebarang soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800 88 1677 ataupun terus di Facebook kami
di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebelum kita berehat sebentar tadi, saya ada mengajukan soalan pada Ustaz berkenaan dengan ayat yang ke-16, berkaitan dengan ayat ke-16, berkenaan dengan ada sebahagian pihak yang Ustaz dah jelaskan tadi, berkenaan dengan orang yang berfikir dari sudut logik akal. Mana mungkin orang yang mati mampu dihidupkan semula? Ini adalah fikiran-fikiran sebahagian pendapat, pandangan daripada sebahagian pihak. Ada sebahagian pihak yang lain yang cuba mengatasi atau seolah-olah diri mereka itu adalah Tuhan. Mereka cuba untuk mengkaji, saintis-saintis orang-orang barat cuba untuk mengkaji bagaimana untuk mereka menghidupkan kembali seolah-olah kuasa yang ada pada Dajjal lah. Dan kita tahu Dajjal nanti di akhir zaman ada kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jadi apakah pandangan Ustaz berkenaan dengan sebahagian pihak yang cuba mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, pertama sekali kita kena yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang boleh menghidupkan orang-orang yang mati, sebagaimana banyak kita imani, huwa yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Yang demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang Al-Haq dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Saya teringat kisah bagaimana Namrus apabila berdialog dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam ayat panjang, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allah. Panjang dialog tu apabila mereka berdebat dan Nabi Allah Ibrahim bagaimana mematahkan segala hujah Namrus apabila Nabi Ibrahim mengatakan bahawa Allah Taala menerbitkan matahari, cuba kamu terbitkan juga matahari. Allah Taala menghidupkan dan mematikan, cuba kamu menghidupkan mati. Mereka memanggil orang-orang yang sepatutnya dibunuh, tak jadi dibunuh, maka tak jadi mati dan sebagainya. Hujah-hujah mereka itu semuanya tidak boleh diterima semua kerana yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kita kata kisah Nabi Isa itu dengan keizinan Allah menjadi perantaraan. Sebab supaya kita letak dalam kita punya keimanan yang menghidupkan dan yang mematikan yang berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kisah Dajjal sebagai yang kita kata tipu daya dengan bantuan syaitan dan sebagainya, itu tidaklah termasuk dalam kita kata mampu menghidupkan ataupun memberikan nyawa kepada orang-orang yang telah mati. Sebab timbul soalan macam mana pula nanti mak ayah kita telah mati dan sebagainya. Okey, maka yang penting untuk kita melihat pada ayat yang ke-16 ini bahawa satu persoalan yang banyak dalam Al-Quran Allah Taala gambarkan orang-orang yang apabila tidak beriman ini mereka membangkitkan soal. Mereka membuat satu perbandingan bahawa adakah mampu Allah Taala menghidupkan kembali? Jawapannya Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Bagaimana Allah Taala ciptakan pada kali pertama, Allah Taala mampu membangkitkan. Bahkan penciptaan yang lebih besar, la khalaqus samawati wal ardi akbaru. Penciptaan yang langit dan bumi yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih perit daripada manusia, Allah Ta'ala mampu melakukan, apatah lagi manusia yang diberikan akal, yang diberikan pemikiran, tetapi kebanyakan manusia tidak menyedari, tidak mengetahuinya bahawa rugilah di kalangan mereka yang tidak beriman. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, pegang betul-betul dalam diri kita bahawa kita akan dibangkitkan di hari akhirat. Kenapa? Kesan daripada kita tidak beriman ataupun kesan daripada kita tak percaya hari kebangkitan akan berlakulah kesombongan di atas muka bumi, sebagaimana dalam surah Al-Ma'un dijelaskan. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke ayat yang ke-17 pula untuk mukadimah bagi ayat yang ke-17 Ustaz. Silakan mukadimah. Baik, ayat yang ke-17 yang telah kita bacakan tadi, wa abaunal awwalun. Ini juga sambungan daripada ayat yang ke-16 wa abaunal awwalun. Dan adakah juga datuk-datuk, nenek-nenek kita yang telah lalu dibangkitkan akan hidup semula? Maknanya adakah kita akan dibangkitkan? Kita dah kata mustahil. Orang-orang yang meragui dalam hati, mustahil Allah boleh bangkitkan. Lalu mereka sebut orang yang lama lagi yang telah meninggal, lagi mustahil. Ini yang kata apa, bertambah kita punya bertambah kesesatan dalam hati mereka. Yang dah kita ni dah hancur ni,
takkan boleh kumpul semula. So orang yang lagi lama daripada kami, datuk nenek moyang dahulu, adakah mereka juga akan ataupun dibangkitkan semula? Ini bertambah-tambah kesesatan apabila mereka bermula berkata sesuatu. Kalau kita lihat di rentetan daripada ayat-ayat sebelum ni yang telah dikupas oleh para asatis kita dalam Tanyalah Ustaz ini, pada ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, dan apabila diperingatkan mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu. Ayat ke-14, dan apabila mereka melihat satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan kebenaranmu, mereka mencari jalan. Cari jalan dengan cara memperolok-olok, dengan cara ejek. Boleh ke Allah Ta'ala buat demikian? Lalulah mereka dah tak boleh nak jawab, mereka hanya kata Quran ni satu sihir. Mereka terus label. Dan bila tak mampu nak menjawab, tidak mampu nak berhujah, mereka beri satu label, Quran ni apa yang Nabi Muhammad bawa ini adalah sihir semata-mata. Lalulah mereka memberi satu perkataan yang nak memustahilkan bahawa kita tidak akan dibangkitkan. Sebahagian daripada mereka yang meyakini wujudnya Tuhan, tapi mereka tidak meyakini ataupun beriman dengan hari kebangkitan. Sebab itulah dalam awal-awal lagi surah Al-Quran, surah Al-Baqarah, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Penting di awal-awal dah menyebut tentang bahawa keimanan dengan hari akhirat ataupun hari kebangkitan ini. Wallahu a'lam. Terbaik Ustaz. Jadi Ustaz, ayat yang ke-18 Ustaz. Maksudnya, jawablah wahai Muhammad, ya benar, kamu semua akan dibangkitkan dengan keadaan hina dina. Apakah yang dimaksudkan dengan keadaan hina dina, Ustaz? Okey, ayat ke-18 yang menjadi ayat terakhir perbincangan kita pada pagi ini. Maka dalam kitab-kitab tafsir menyebutlah kullahum ya Muhammad, beritahu kepada mereka. Benar, kul na'am. Na'am maksud dia betul, benar, kamu semua ini akan dibangkitkan belaka dalam keadaan yang penuh dengan hina dina. Dan kita tahu bagaimana hari akhirat bukanlah hari yang biasa, bukanlah hari yang suka-suka, bukanlah hari yang manusia boleh bersukaria. Bagaimana Rasulullah Al-Quran sendiri gambarkan satu goncangan yang begitu luar biasa, bukan biasa-biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dalam keadaan yang kita kata yang tidak berpakaian, yang tidak berkhitan, yang tidak beralas dan sebagainya. Ini menggambarkan hari yang sangat dahsyat, bukan hari yang boleh main-main. Dan sudah pastilah kita kata takwa dan amalan-amalan soleh yang akan memudahkan urusan. Adapun yang tidak ada bekal, yang datang dengan penuh kita kata keji dan maksiat, tenggelam dalam maksiat, pada hari yang penuh menyulitkan itu. Masya-Allah, terbaik penjelasan dan mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita terus raikan soalan sulung kita daripada para penonton kita, insya-Allah. Soalan daripada Facebook Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Ayat yang ke-16 dalam surah ini menyatakan tentang penolakan akan kehidupan semula setelah dimatikan. Adakah ini kali pertama mereka mendengar perkara tersebut atau ini sebagai satu ejekan terhadap kebenaran Al-Quran? Sehingga kini pun ada yang masih tidak yakin akan perkara ini. Apakah yang menyebabkan mereka tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Al-Ali atas soalan yang sangat baik. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah bertanyakan soalan. Maka soalan ini juga diselitkan dengan jawapan yang nampak kita boleh jelaskan di sini, bahawa mereka disebut sebagai secara yang mengejek-ngejekkan. Yastaskhirun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Apabila mereka melihat tanda, melihat kebenaran, seorang demi seorang pergi di kalangan kita. Tidak ada yang kekal. Mana boleh kita kata hidup ni berlaku dengan secara semula jadi ada. Kita pun tak boleh nak terima. Macam mana manusia boleh berlaku proses kejadian manusia? Dan Allah Ta'ala cerita lebih detail lagi. Di peringkat awal lagi 1400 tahun dahulu Quran turun cerita proses kejadian manusia. Mungkin masyarakat Arab jahiliah ketika itu hanya melihat berlaku proses kejadian anak hanya dalam melalui sperma lelaki, dan perempuan hanya sebagai bekas, ataupun kita kata berjana lah, bekas saja. Tapi Allah Ta'ala sebut nutfatin amsyaj, manusia yang kami ciptakan manusia daripada setitis air mani amsyaj yang bercampur antara lelaki dan perempuan.
Jadilah manusia dan kami ujikan manusia. Kami hidup dia pun untuk kami uji kepada manusia, kami jadikan dia boleh mendengar, kami jadikan ia boleh melihat. Al-Quran dah cerita daripada awal lagi kisah kejadian manusia. Supaya apa? Supaya kita sedar asal usul kita punya kejadian kita. Maka berlakulah sebagaimana yang berlaku. Mereka ini tidak beriman, mereka mengejek-ngejek dan mereka tak percaya dengan hari kebangkitan. Bukan satu ayat je, bukan hari pertama yang mereka mendengar. Kalau kita melihat ayat Al-Quran, puluhan ayat dalam surah Al-Isra menceritakan bagaimana mereka ini juga mempersoalkan dengan cara apa? Mengejek-ngejek. Boleh ke hidup semula? Boleh ke? Mustahil Allah boleh hidup semula. Dah jadi hancur lebu, bagaimana nak menghidupkan semula? Maka inilah yang kita perlu merasakan muhasabah kepada diri kita apabila Allah muatkan cerita-cerita yang berulang-ulang ni, bukan sekadar untuk tontonan, bukan sekadar untuk kita kata baca saja kisah lalu macam tu, tidak, tapi sudah pasti untuk menguatkan kita, muhasabah kita. Dalam hidup ni kita tak terlepas daripada salah dan silap. Kita bukan malaikat. Iman kita ada ketika tinggi, ada ketika, ini berkaitan dengan kita kata apa, keimanan tadi. Tetapi dengan ketaatan yang kita lakukan, dengan Quran yang kita baca, dengan tahajud yang kita lakukan, menguatkan keimanan kita bahawa kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin hidup ni berlaku dengan spontan. Mesti ada yang mengatur. Sebab tu kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Banyak ayat Al-Quran. Dialah yang mengatur, dialah yang mentadbir, dialah yang menyusun, yang menciptakan langit dan bumi. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu tafsir dan taranum, sambungan bagi surah As-Saffat ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-18. Jadi baik, kita tak nak membuang masa lagi. Kalau tuan-tuan dengar suara saya hari ini mungkin ada rasa dengar sengau-sengau sikit tu, maklum sajalah, hari ini saya sesama dan juga batuk. Jadi saya mohon doa daripada para penonton dan juga orang yang berada di rumah agar mendoakan saya diberikan kesihatan dan juga diberikan orang kata kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya dapat meneruskan untuk memberi dakwah kepada orang ramai, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita, insya-Allah. Daripada Facebook juga, daripada saudari Salrasid Cik-Cik. Ayat 16, adakah kaum musyrikin Mekah sememangnya tahu yang tulang belulang mereka apabila mati akan menjadi hancur dan mereka tidak dapat menerima yang Allah akan bangkitkan mereka semula dari tulang-tulang yang hancur itu? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih kepada Salrasid Cik-Cik atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanyakan soalan tentang kaum musyrikin Mekah. Sememangnya tahu yang tulang belulang mereka apabila mati akan menjadi hancur dan mereka tidak dapat menerima Allah akan bangkitkan mereka semula dari tulang-tulang yang hancur itu. Okey, sebagaimana kita maklum, inilah golongan-golongan kalau kita kata apa yang tidak mahu melihat kebenaran. Tidak mahu melihat kebenaran. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut qul na'am wa antum dakhirun, Nabi Muhammad SAW katakan kepada mereka bahawa mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang penuh kehinaan, yang kita tahu sebagaimana dalam ayat surah lain An-Naml, tak silap saya, wa kullun atauhu dakhirin, dan mereka semua akan datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang merendah diri. Dalam ayat lain juga dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir menyebut innal ladzina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan yang hina dina. Ini gambaran daripada ayat yang ke-18 bahawa manusia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka meletakkan satu benda yang perkara yang mustahil. Kalau kami mustahil, lagilah datuk nenek moyang kami dahulu, lagilah mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala satukan. Bahawa bagi Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu perkara yang sangat sukar. Bagi Allah bukan satu perkara yang sangat susah untuk dilakukan, kerana Allah Ta'ala ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Kita baca dalam surah yang dalam ayat-ayat yang lain bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin umpamanya atau dalam surah Ghafir, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Yang mana pada penciptaan langit dan bumi yang lebih besar daripada penciptaan manusia itu Allah Ta'ala mampu melakukan. Apatah lagi manusia, yang jari-jari manusia yang kita kata setiap jari itu ada dia punya urat-urat dan sebagainya, yang kita tengok agak rumit bagi manusia kerana kita memang tidak mampu melakukan. Tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala sangat mampu melakukannya. Tetapi inilah Allah Ta'ala sebut di hujung supaya kita dapat ambil muhasabah, kita dapat ambil pengajaran. Tapi banyak di kalangan manusia walakinna aktsaran nasi la ya'lamu, tidak mahu mengambil pengajaran, tidak mahu melihat sebagai ilmu, sebagai kita kata pedoman dalam hati-hati mereka bahawa Allah Ta'ala melakukan. Kalau kita yakin benar wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbirkan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa Al-Quran kepada kita, kita melihat isi kandungannya, bahawa sudah pasti kita akan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala-galanya tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berkehendak kun fayakun, maka dalam sekelip mata apa yang Allah kehendak benda itu akan jadi. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Ustaz Tarmizi Ali. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz, dalam ayat yang ke-16 ini kita dah tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala dah perjelaskan bahawa bagaimana Ustaz menjelaskan tadi bahawa Allah Maha Kuasa dan boleh menghidupkan orang yang telah mati. Persoalan saya Tuan Haji, Ustaz, kadang-kadang kita ni lah manusia biasa. Kadang-kadang ni Allah nanti kan kalau dah mati tu kalau datang dajakan bolehlah dihidup balik semula. Jadi soalan saya, apakah boleh kita mempertikaikan ayat Quran yang segini rupa, sedangkan ayat Quran dah jelas menunjukkan bahawa Allah Maha Kuasa, Allah boleh buat apa yang dia nak, tapi kita ni kadang-kadang itu tak, itu Allah tu nanti kalau kita ada datang dajalkan boleh hidup balik semula. Apakah perkataannya begini, mempertikaikan ayat Quran begini, apakah kita ni tergolong dalam orang-orang yang kufur ke sekiranya kita mempertikaikan ayat suci Al-Quran, contohnya ayat yang ke-16 surah As-Saffat ini, dan apakah kita juga boleh merosakkan akidah ataupun bagaimana kedudukan orang yang sering mempertikaikan keadaan begini. Sedangkan dia kata kalau tu nanti kalau kita ada sahadah di mulut pun, satu hari kan kalau kita masuk neraka pun boleh keluar, Allah boleh ampunkan dan masuk neraka juga masuk surga. Macam-macam pertikaian yang dibuat begini rupa. Jadi soalan saya, apakah kita boleh tergolong dalam dikatakan sebagai rosak akidah atau bagaimana ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Umar Abdul Majid di atas soalan yang sangat baik Ustaz. Betul Ustaz, kadang-kadang dia menjadikan benda ini satu bahan ejekan juga Ustaz. Kita dah mati, walaupun kita banyak buat dosa, kita dah mati nanti, besok kita akan diazab, kemudian akan masuk syurga juga Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz untuk soalan ini Ustaz? Pertama sekali ada beberapa perkara lah yang penting yang perlu kita jawab di sini. Yang pertama sekali, kita tidak boleh, kita sebagai orang Islam, jelas kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai satu rukun iman. Soal kita tak mengetahui isi kandungan, itu cerita lain. Tapi pertama sekali kita kena beriman dahulu.
ayat Quran 30 juzuk, ada 6,000 lebih, 6,236 ayat, 114 surah yang kita baca ni, yang kita beriman dahulu. Pertama sekali kita beriman dulu, letak dulu sebelum kita baca, kita belajar dan nak menyebarkan. Iman dulu. Kerana iman kalau kita gagal di situ, sebab tu dalam ayat Quran alladzina alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Ini kitab Al-Quran ni, kitab ni kita la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Letak dulu. Soalan kita tahu tak tahu itu nombor 2. Okey, buat tak buat itu nombor 2. Pertama sekali beriman dahulu, itu penting. Okey, kemudian kita kata mempertikaikan. Kita menjadi satu, tidak wajar bagi kita umat Islam untuk mempertikaikan ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana yang Cik Omar sebut tadi, boleh ke Allah Taala bangkitkan ataupun pertikaikan ayat ini, saya rasa tak betul. Tak boleh, Allah Taala tak boleh kita melakukan. Sedangkan dalam ayat Al-Quran sebut jelas secara dalam surah At-Taghabun ayat ke-7 dari fahmi kita, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Di antara sebab-sebab kufur, jelas Allah Taala sebut, di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang menjadi kafir itu ialah allan tub'atsu. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Akan sekali-kali, bahkan katakanlah, demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang apa telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah. Maka hukum kita mempertikaikan ataupun tidak mempercayai hari kebangkitan ia satu perkara yang sangat besar, bahkan boleh jatuh kepada kekufuran, sebagaimana para ulama ataupun mengeluarkan hukum daripada ayat yang ke-7 surah At-Taghabun ini. Wallahu a'lam. Terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada pagi ini tak lain tak bukan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat yang ke-16 sehinggalah ayat yang ke-18. Jadi sekiranya tuan-tuan terdapat sebarang soalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa membuang masa, kita nak terus ke soalan Facebook kita daripada Puan Rahimah Saud. Soalannya bagi ayat yang ke-17. Apabila soalan tentang kebangkitan nenek moyang mereka ditanya, mereka sebenarnya tidak pernah melihat nenek moyang mereka, tetapi mereka percaya orang-orang terdahulu pernah ada. Bagaimana Allah tempelak mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, sedangkan mereka percaya yang mereka ada nenek moyang walaupun mereka tidak pernah jumpa? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada saudari Rahimah Saud atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Rahimah Saud yang bertanya tentang kebangkitan nenek moyang mereka yang ditanya. Mereka sebenarnya tidak pernah melihat nenek moyang mereka, tetapi mereka percaya orang-orang terdahulu pernah ada. Bagaimana Allah tempelak mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, sedangkan mereka percaya yang mereka ada nenek moyang walaupun mereka tidak pernah jumpa. Okey, ini semua kita kata kalau di peringkat awal turunnya ayat-ayat ini ataupun Nabi berdakwah kepada kaum musyrik Mekah yang jelas mereka ini tidak mahu beriman, ataupun apabila diturunkan ayat-ayat begini kepada mereka, mereka nampak tanda, mereka lihat kebesaran Allah, mereka tengok seorang-seorang telah pergi meninggalkan mereka, mereka tengok rakan-rakan mereka pergi meninggalkan mereka, tapi mereka tetap tidak percaya tentang hari kebangkitan, sehingga mereka mengatakan bahawa kalau kami Allah mustahil, orang-orang yang dahulu bagaimana? Lagilah mustahil. Bahkan dengan kata orang yang mati dalam keadaan
depan mata yang elok dikebumikan jadi tulang, orang yang ditelan kita kata apa, haiwan ditelan, buaya, binatang buas dan sebagainya pun Allah Subhanahu Wa Taala berupaya untuk mengembalikan kepada mereka, supaya manusia ni sedar bahawa tidaklah kita tidak mengingkari bahawa kita ni telah diciptakan. Kita diciptakan asal yang tidak daripada tidak ada kepada ada. Wa huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-27. Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya, yakni menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah kita kata apa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Allah Taala boleh cipta manusia dan Allah Taala menghidupkan manusia lebih mudah. So kepada golongan yang tidak mengingkari bahawa yakinlah kita akan menerima nasib di hari akhirat. Setiap manusia akan berjalan menuju di hari akhirat dengan amalan, dengan bekalan takwa masing-masing. Orang yang ada bekalan takwa, yang melakukan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pastilah akan dipermudahkan urusannya. Sebagaimana kita kat dunia pun begitu. Kalau kita kenal orang, kita rapat dengan orang atasan, contoh kita kenal pemimpin ni, bila ada masalah je, kita tak tanya pun dia tanya kita dulu. Apatah lagi kalau kita dekat dengan Allah, kita kenal Allah, kita selalu memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihfazillah yahfazka, kamu jagalah hak Allah, Allah Taala akan jaga kamu. Sebaliknya, kalau kita tinggal Allah, kita lupakan kepada hari kebangkitan sebagaimana yang Allah Taala jelaskan dalam surah Sad, tak silap. Ya Daud, Allah Taala firmankan kepada wahai Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami jadikan kamu khalifah di atas muka bumi ini. Maka berhukumlah dengan manusia bil haq, dengan kebenaran. Jangan kamu sesekali menuruti nafsu, hawa nafsu. Kamu fayudillaka an sabilillah, kamu akan tersesat kepada jalan kebenaran. Dan orang yang sesat, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum azabun syadid, akan dikenakan azab yang sangat perit disebabkan kita melupakan hari pembalasan, kita lupakan hari kebangkitan, bahkan kita tidak meyakini apa yang Allah Taala sebutkan. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus ke soalan yang seterusnya daripada Cik Puan Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Merujuk ayat yang ke-17, ketika kaum musyrikin bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah nada pertanyaan mereka? Adakah seperti menyindir-nyindir atau dalam keadaan marah? Apakah yang menyebabkan kebingungan akal kaum ini sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa tulang belulang yang berselerakan dapat dihidupkan semula dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudari Laila di La Rosa atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah bertanyakan soalan-soalan. Sebab itu dalam ayat tadi disebut tentang apa? Dan apabila mereka melihat, ayat 14 Allah Taala sebut, dan apabila mereka melihat satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami, mereka mencari-cari jalan untuk memperolok-olokkan, untuk mengejek-ngejek. Mereka tanya dalam keadaan mengejek-ngejek, bolehkah Allah Taala buat? Mustahil Allah Taala boleh mampu melakukan. Sebab tu mereka cabar. Suruh datangkan ni depan mata, mereka nak tengok mukjizat ataupun tengok tanda secara live. Kalau berlaku tanda sekalipun, berlaku depan mata mereka, tetap tidak mahu beriman. Sebab itulah menjadi pengajaran kepada kita semua yang sangat penting. Apabila berlaku satu perkara, kita lihat alam ini pun kita mudah tahu bagaimana tsunami yang berlaku, bagaimana gempa bumi yang berlaku, bagaimana COVID-19 yang melanda kita semua. Sudah pastilah ada yang mengadakannya, ada yang membenarkan, ada yang mengizinkan. Yang Maha Berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ni kita tengok bila berlaku gempa bumi pun dah berlaku sampai macam tu sekalipun kita takut, apatah lagi bila berlaku kiamat yang sebenar. Semua yang berlaku ini Allah Taala sebut ada sedikit tanda-tanda kami. Walanudhiqannahum minal azabil adna. Kami akan rasakan kepada mereka dahulu azab yang kecil-kecil sebelum datang azabil akbar, dunal azabil la'allahum yarji'un. Semata-mata apa? Semata-mata berlaku ni semua supaya kamu dapat kembali. Kalau kamu tak kembali juga, itu kembali apa? Sedar, insaf dan bertaubat. Tapi kalau tak kembali, berada dalam kesesatan, tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam melakukan, kita kata apa?
kita kata yang lebih dahsyat itu melawan akan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih besar. Mudah-mudahan kita diselamatkan insya-Allah. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dai Kak Yat sini, Nuhayati Ismail dari Rawang. Masya-Allah, Kak Yat. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, Dai pun dengar suara kata sesama ya. Ya, betul. Agak sengau sikit pagi ni. Tak apa. Dapat bersiaran pagi ni pun alhamdulillah. Jadi Kak Yat, soalannya apa Kak Yat? Okey, terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan Kak Yat nak minta Ustaz jelaskan tentang antara perintah Allah dan kehendak Allah. Kita tahu yang perintah Allah mungkin orang kafir dia biasa saja melanggarnya, tapi sedangkan orang Islam juga melanggar perintah Allah. Jadi bolehkah orang kafir mempertikaikan tentang kehendak Allah? Yakni mereka dilahirkan sebagai orang bukan Islam, yakni itu dia boleh pertikai. Adakah dia boleh mempertikaikan begitu? Dan jadi lagi satu Kak Yat nak minta pencerahan tentang adakah perdebatan di zaman tu Ustaz antara orang Islam dan orang kafir itu secara terbuka? Maksudnya macam kita tengok macam kata ada sesuatu perdebatan terbuka lah. Lagi satu tentang bolehkah zaman sekarang kita lakukan juga perdebatan sebegitu Ustaz? Sebagai contoh kita tengok Zakir Naik dalam program-program Zakir Naik, yakni orang Islam, orang bukan kafir bertanya terus kepada orang Islam yang lebih pakar yang tentang agama. Jadi Kak Yat nak minta pencerahan Ustaz tentang tu, adakah kita boleh melakukan perdebatan yang sebegitu untuk menjadikan mereka lebih faham tentang Islam? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Dalam Quran sebut akhir surah surah An-Nahl, kalau tak silap saya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat-nasihat wal mau'izatil hasanah. Jika berdebat, jika melakukan diskusi dan sebagainya, wajadilhum billati hi ahsan. Bila berlaku perdebatan, hendaklah kamu lakukan dengan cara yang paling baik. Tidak boleh elak berlaku perdebatan, berlaku diskusi, berlaku soalan, kadang-kadang dalam keadaan ruang terbuka, kadang-kadang ada ruang yang tertutup, mengikut kebijaksanaan masing-masing. Maka soalan jawab itu tidak boleh kita biarkan. Ilmu itu tidak boleh kita matikan begitu. Kebenaran mesti diangkat sebagai satu kebenaran dan kebatilan mesti dijelaskan kebatilan. Maka apa yang berlaku bila soalan ditanyakan kepada orang-orang yang pakar, orang-orang yang berpengetahuan, maka tidak ada masalah berlaku secara terbuka supaya manusia dapat melihat. Sebagaimana hari ini kalau kita lihat kemungkaran tu berlaku secara meluas juga ataupun secara terbuka. Ada ketika benar, ada ketika ia berlaku dalam ruang tertutup. Kalau isu-isu yang melibatkan isu ni tidak perlu digembar-gemburkan. Mungkin kalau dalam bidang Al-Quran umpamanya satu hari itu ada isu bercakap tentang intonasi Quran ataupun disebut an-nabru, ramailah mula kata saya boleh baca Quran ke macam ni kalau tak kena intonasi terhadap kalimah Al-Quran. Maka perbincangan tu bila dikeluarkan secara meluas macam tu, orang awam yang tak perlu tahu pun jadi pening. Padahal tak perlu dah, kita orang ajam, kita orang bukan Arab, boleh baca Al-Quran, boleh sebut huruf tu alhamdulillah dah. Ni nak kena pula sebutan ni nak kena tinggi, kena rendah pula. Allah, itu bukan masanya. Kalau kita nak belajar jadi panjang cerita. Diskusi itu perlu dilakukan didasari oleh ahli bidang itu, orang yang takhasus ataupun mengkhususkan bidang itu, sama-sama mereka okey. Adapun ada bidang yang perlu di-highlightkan kepada ramai. Manusia perlu mengetahui perkara-perkara yang besar umpamanya berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan pelakuan-pelakuan yang boleh tergelincir akidah umpamanya. Ia perlu dijelaskan. Hari ini anak-anak muda perlu tahu kita punya garis panduan yang mana akal kita yang perlu berfikir supaya berfikir berlandaskan kepada Al-Quran Sunnah. Kita ada fikiran, kita boleh fikir, tapi jangan fikir benda yang boleh merosakkan akal kita. Nabi pun sebut tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikir tentang apa? Kejadian ciptaan Allah ni menyebabkan kamu terangkat iman, menyebabkan kuat iman kamu. Jangan fikir tentang zat Allah. Kamu akan binasa. Fikir ada aras ataupun ada dia punya garis panduan supaya tidak tersesat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, berkenaan dengan perdebatan Ustaz. Tapi sebelum saya ajukan soalan saya, kita nak raikan soalan daripada panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ilyas Abu Bakar daripada Aitam, Penang. Baik, saudara, soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan juga Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya mengenai dengan kaum musyrikin Quraisy ni yang selalu memperolok dan merendah-rendahkan Nabi Muhammad SAW. Adakah disebabkan kaum musyrikin ini mereka menganggap diri mereka lebih mulia di kalangan bangsawan, hartawan. Jadi mereka meremeh-remehkan apa juga dakwah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita tahu di kalangan kaum musyrikin Quraisy ni, mereka ni mahir dalam tentang syair-syair. Malah mereka setelah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mereka terpegun mendengar, dan boleh dikatakan mereka boleh faham tentang apa yang isi kandungan dalam Al-Quran, namun disebabkan oleh keangkuhan dan juga kesombongan. Persoalan saya, adakah disebabkan mereka ni di kalangan orang bangsawan dan hartawan tidak mahu menerima dakwah daripada baginda Rasulullah SAW? Minta pencerahan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Encik Abu Bakar yang telah menanyakan soalan tadi tentang bagaimana sifat mengolok-olok ataupun mengejek mereka apabila Nabi sampaikan kebenaran dan mereka tahu bahawa kehebatan Al-Quran sebagai satu bahasa yang begitu hebat. Bahkan dalam surah As-Saffat yang didahului oleh was-saffati saffa, fazajirati zajra, fattaliyati dhikra. Ayat yang mungkin mereka tidak pernah mendengar bahasa yang seindah ini, bahasa ataupun perkataan yang secantik ini, susunan-susunan hurufnya, nasihat dan pengajaran yang tidak bercanggah antara satu sama lain. Mereka mengagumi sehingga mereka tak mampu nak menjawab. Saya sebut di awal tadi, mereka kata apa? Quran sendiri sebut wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Tidak lain apa yang Nabi Muhammad bawa ini, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai satu bentuk sihir. Mereka label. Biasalah bila label ni satu kita kata bahasa kita jalan mudah untuk jatuhkan orang lah. Kan tak boleh jawab dengan hujah, sebab Al-Quran kan nak jawab macam mana? Allah Taala sebut detail satu persatu proses kejadian manusia. Sebab tu ayat-ayat Makkiyah ni yang turun awal-awal ni sebelum datangnya perintah solat dan sebagainya, menekankan tentang apa? Soal ketauhidan, hari kebangkitan, supaya manusia berkait dengan keimanan yang kuat. Surah yang ditekankan tentang Makkiyah ini, asal usul kejadian manusia beriman dan ketauhidan dan sebagainya, supaya apa? Manusia fokus kepada ayat Al-Quran, fokus kepada apa ni yang diturunkan kepada Nabi SAW, dan mereka menganggapkan bahawa Al-Quran ini sebagai sihir semata-mata. Demi apa? Kesombongan. Ada yang kesempatan, bayangkanlah Nabi Muhammad SAW yang dikenali dengan orang yang Al-Amin, orang yang amanah, tidak pernah berbohong. Mereka percaya apabila Nabi Muhammad SAW bawa kepada Al-Quran, bawa kebenaran, terus mereka berpaling. Dengan sebab apa? Sifat kesombongan yang ada pada mereka. Tak nafi ada juga para sahabat bila dengar ayat Al-Quran yang bukan Islam, bukan semua, maksudnya ada yang bukan Islam, bila dengar ayat Al-Quran, mereka orang Arab, mereka orang Arab Quraisy. Ketika itu bahasa Arab bahasa yang meluas. Ada sastrawan, ada penyair yang disebut oleh Encik Abu Bakar tadi, yang berkembang pesat, naik kuat. Tiba-tiba datang ayat Al-Quran yang lebih hebat. Dah Al-Quran ni mukjizat. Mukjizat, satu benda yang mengalahkan semua yang ada. Kerana ia bukan datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dia bukan datang daripada manusia, tapi dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik panjanglah Ustaz. Jadi Ustaz, berbalik pada soalan saya berkenaan dengan perdebatan yang diajukan soalan oleh Kak Iyad tadi sebentar tadi. Okey, biasa kita lihat dalam medium YouTube. Kita banyak lihat di negara-negara barat, contohnya terdapat public speaking ataupun street dakwah yang mereka lakukan, yang mana mereka berdebat dengan golongan-golongan yang kebanyakannya yang mempercayai teori-teori barat, teori-teori saintis yang mengikut logik akal, dan ada yang mempercayai teori Charles Darwin yang manusia asalnya daripada monyet kemudian berevolusi menjadi manusia. Jadi bagaimana kita nak kaitkan sains sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dah kurniakan kita dua benda, Al-Quran
Yang mana Nabi kata rujuk dua benda ni, Al-Quran dan As-Sunnah, maka kamu tidak akan sesat selamanya. Jadi bagaimana kita nak kaitkan ilmu Allah, ilmu sains ini yang Allah telah berikan dekat dalam Al-Quran ini ke dalam hujah untuk kita counter balik apa yang mereka persoalkan. Sebab mereka percaya kepada sains dan teknologi yang berunsurkan logik akal. Bagaimana untuk kita kaitkan sains dan teknologi yang ada pada dalam kitab Al-Quran ini, Ustaz. Tapi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak labuhkan tirai di TV3. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 selama 30 minit. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu tafsir dan taranum surah As-Saffat, sambungan ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-18. Baik, sebelum kita berehat seketika sebentar tadi, saya ada mengajukan soalan kepada Ustaz berkenaan dengan kita tahu berkenaan dengan public speaking ataupun street dakwah, yang mana mereka berjumpa dengan pelbagai ragam orang, dan ada juga sebahagian pihak yang dia hanya percayakan teknologi, percayakan logik akal dan percayakan saintis-saintis lebih lagi daripada percaya kepada Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak kaitkan, Ustaz, sains dan juga Al-Quran, Ustaz, untuk kita memberi hujah kepada mereka-mereka yang berfikiran hanya berasaskan logik akal, Ustaz. Silakan. Okey, pertama sekali Al-Quran ia bukanlah kitab sains, tapi dia adalah wahyu, adalah kitabullah yang Allah Taala Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang dahulu lagi. Walau macam mana isyarat tentang ilmu-ilmu ini telah wujud dalam Al-Quran. Dan kita lihat bukan semua, bahkan ramai juga sebahagian daripada saintis-saintis yang terpegun dengan Al-Quran apabila mereka melihat kebenaran Al-Quran yang mereka catat dalam fakta-fakta ilmu mereka, seperti ahli biologi yang tentang proses kejadian manusia yang Dai sebut tadi, tentang teori-teori yang ada daripada monyet dan sebagainya. Bahkan saya silap kajian dah lama, dalam 1900 pada tahun 1900 sekitar 40-an lagi, tentang mereka mengakui bahawa kebenaran Al-Quran. Allah Ta'ala sebut secara detail dalam surah Al-Mu'minun, dalam surah lain Al-Insan, Allah Ta'ala sebut bagaimana saintis mengakui bahawa kejadian proses manusia terjadi apabila tercantumnya antara sperma lelaki dan juga ovum perempuan. Jelas dalam hadis Abdullah bin Salam pun Nabi sebut, apabila ditanya tentang Nabi nak betul-betul nak mengesahkan Nabi kan ketika peristiwa hijrah berlaku, bagaimanakah proses anak lelaki terjadi dan anak perempuan terjadi, dan Nabi jawab satu perkataan yang kita kata mungkin ketika dahulu tidaklah mengejutkan, tapi bila berlaku zaman teknologi akhir-akhir ini, mereka sangat mengejutkan. Apabila air mani lelaki mengatasi perempuan, maka jadilah anak lelaki, dan juga air mani perempuan mengatasi lelaki, jadilah anak perempuan dan sebagainya. Mungkin ketika itu mereka hanya melihat sebagai satu bentuk fakta. Tapi bila sekarang ni berlaku peredaran ilmu itu bercambah saintis dan sebagainya, mereka sangat menakjubkan, mengagumi akan kebenaran Al-Quran, proses kejadian manusia, matahari dan bulan, peredaran dan sebagainya. Dan ada juga yang menyalahi Al-Quran. Maka kita tidak boleh beriman dengan sains. Okey, yang mengikut Al-Quran maka kita terima. Okey, kalau yang tidak jelas bercanggah dengan Al-Quran, dengan sunnah, maka kita tolak. Itu kita sebagai orang Islam ada kita punya garis panduannya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Nurul Hidayah Saifuddin. Bagaimana keadaan manusia yang hina pada ayat yang ke-18? Adakah terdapat umat Islam yang hina pada hari akhirat, atau hina itu sepenuhnya ditujukan kepada orang kafir? Bagaimanakah cara untuk mengelakkan diri agar tidak menjadi orang hina pada hari kebangkitan nanti? Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, sudah pasti kita hidup di dunia ini, kita menginginkan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permudahkanlah urusan akhirat kita.
kan, hisaban yasira, hisab kita, titiang sirat kita, perjalanan menuju ke padang mahsyar kita, kita nak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, sudah pasti jawapannya tidak ada, bukan bekalan takwa dan amal soleh yang akan memudahkan kita. Walau macam mana pun satu gambaran yang jelas yang Rasulullah sebut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih yang banyak, bagaimana keadaan manusia pada hari akhirat kelak yang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dibangkitkan tidak keadaan begitu, nak menggambarkan bahawa hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat, hari goncangan yang segoncang-goncangnya, sehingga Aisyah tanya Nabi SAW, tidakkah manusia saling melihat antara sama lain? Hari yang tu digambarkan itu lebih berat dan tidak ada dengan maksudnya, dengan makna tidak ada sempat kita nak melihat. Mungkin kata, oh terdedahlah aurat. Hari itu bukan hari yang kita bayangkan kat dunia. Saya ingat kalau kita kat dunia pun bila berlaku kecemasan pun kita dah tak fikir apa dah. Saya pernah ingat sekali tu dalam satu penerbangan domestik saja, tapi mungkin kejadian tu 1 dalam 1000 lah berlaku, dan sampai sekarang pun saya kalau naik kapal terbang pun beringat sungguh. Masih lagi kesan tu ada, tapi naik jugalah kan, tak sampai ke destinasi. Bayangkan ketika itu kapal terbang tu seolah-olah langgar ataupun tempuh satu benda yang sangat keras, yang menyebabkan kapal yang berada di atas yang besar saiznya, yang laju itu langgar benda yang terlalu keras sehingga menyebabkan kelajuan itu jadi slow, jadi rendah. Bila perlahan, maka tak boleh berada di atas, dia terhempas sekejap, terhempas ke bawah. Ketika itu maksud dia kru-kru tidak dapat maklumat. Jadi mereka pun sedang menghidangkan makanan, minuman, jadi maknanya tak dapat maklumat cuaca yang sedemikian rupa. Menyebabkan ketika itu saya rasa terhempas tu dalam 10 saat sahaja. Itu saya sendiri yang mengalamilah. 10 saat sahaja, tapi kita rasa macam 1 jam. Dengan airnya bertumpah, dengan barangnya, bayangkan terhempah begitu, dengan menjeritnya, nak beritahu ya Allah, kita nak mengucap ya Allah sampai nak kata masa tu macam tidak ada. Allah, saya rasa itu satu kejadian pun kita dah rasa kelam kabut dan sebagainya, apatah lagi yang berlaku pada hari yang sebenar, yang begitu dahsyat. Supaya apa? Supaya kita kembali. Mudah-mudahan sudah pastilah takwa dan amal soleh menjadi bekalan kita. Sebab tu dalam Quran sebut qad amilas salihat faulaika lahumud darajatul ula. Orang yang menghadap Allah ni ada 2. Satu, menghadap Allah dengan nak beriman, dia siap dengan amal soleh. Yang kedua, menghadap Allah dengan dia mujriman, yang penuh dengan dosa, yang tergelam maksiat. Sudah pasti kedua-dua ini berbeza. Jadi sudah pastilah kita nak ad-darajatul ula. Allah Taala berikan kebaikan dan kemuliaan, darjat yang tinggi hari akhirat, insya-Allah. Terbaik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus ke soalan yang seterusnya daripada Siti Norbayah. Ayat yang ke-17 surah As-Saffat. Adakah pada ayat ini mereka seperti tidak percaya akan ada kuasa atau Tuhan lain yang boleh menghidupkan kembali tubuh badan yang telah lama hancur seperti nenek moyang mereka terdahulu, yang boleh dibangkitkan kembali mengikut keadaan asal mereka dan tetap ingin mempertahankan kekuasaan Tuhan yang mereka sembah dan percaya itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka tentang kejadian yang berlaku itu. Terima kasih kepada Siti Norbayah atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, dalam surah kita lihat dalam surah Al-Qiyamah, Allah Taala sebut, saya baca sikit, auzubillahi minasyaitonirrajim. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, patutkah manusia yang kafir itu menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang belulang? Bukan sebagaimana yang mereka sangka. Bala, sebagaimana yang mereka sangka. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya. Apa dia? Tuan sebut sini, jari-jarinya
dalam kita kata apa, jari dan tulang belulang yang lebih halus daripada lain. Jari kalau kita lihat dalam tubuh badan kita, benda yang mungkin paling kita kata agak sukar, kecil, seperti jari kita yang ada sebagai urat dan sebagai garisannya, itu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah Taala boleh menciptakannya. Maka soalan yang telah ditanyakan kepada kita tadi tentang bahawa mereka ini tetap untuk tidak mahu mempercayai, bahkan mereka menyembah apa yang datuk nenek moyang mereka menyembah. Kita tahu kita punya circle di masyarakat kaum Quraisy ketika itu, yang ada yang bangsawan, ada yang berniaga, ada yang bimbang perniagaan mereka, ada yang tidak membenarkan apabila Nabi Muhammad SAW nak berikan jawatan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi jangan cakap tentang Islam, jangan cakap tentang akidah ataupun berimannya. Kerana apa? Terpaksa mereka tak nak menyalahkan. Habis itu datuk nenek moyang kita dahulu bagaimana mengajar kepada kita bahawa apa sahaja yang benar itu benar, apa yang salah itu salah. Okey, apa yang sahaja yang telah kita lakukan yang telah lalu, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kebenaran itu sebagai satu kebenaran untuk kita ikuti dan kebatilan untuk supaya kita jauhkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, penjelasan yang terbaik. Jadi Ustaz, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, kedua-dua ayat ini dan serta ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan persoalan atau pertikaian daripada orang-orang yang kafir ini. Jadi Ustaz, soalan saya, dalam kita adab berdakwah, adakah orang-orang seperti ini harus kita tinggalkan ataupun harus kita teruskan dakwah kepada mereka? Tapi sebelum Ustaz nak jawab, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, pejam celik dah berada di last block dah kita Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, saya punya soalan tadi. Sebelum kita berehat sebentar tadi, kita ada mengajukan soalan pada Ustaz. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 serta ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-15, 14 dan sebelumnya lagi, kita lihat mereka ini mempertikaikan ayat-ayat Al-Quran, mempertikaikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang sebegini Ustaz, untuk kita sebagai seorang Muslim, wajib ke atas kita untuk menyebarkan, menyambung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam adab kita berdakwah Ustaz, untuk orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk orang-orang yang mempertikaikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah orang-orang sebegini kita sebagai pendakwah harus kita tinggalkan mereka ataupun terus kita berdakwah kepada mereka Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada soalan daripada Dai Fahmi tadi tentang dakwah tadi. Pertama sekali, urusan dakwah ni begitulah, kita hanya berusaha, kita menyampaikan sahaja. Adapun urusan kemenangan ataupun urusan hidayah itu adalah milik Allah, bukan hak kita. Kita hanya ditanya ada kita buat kerja ataupun tidak, kita menyampaikan kebenaran atau tidak. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Mungkin dalam kita berdakwah ini satu ujian kepada pendakwah juga, dan juga ujian kepada orang yang kita dakwah. Pertama sekali, sudah pasti kita dakwah dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Mungkin strategi pertama begini, mungkin strategi kedua begini. Kadang-kadang sebab tu dalam peristiwa hijrah begitu rumit sekali, kita lihat strategi banyak. Kalau kita lihat kenapa tak macam Isra Mi'raj je, senang Nabi naik burak terus sampai ke destinasi, tak payah nak dengan Abu Bakar, nak bersembunyi dalam gua dengan saat yang begitu genting, sedangkan Allah bersama dengan kebenaran. Tapi itulah Allah Taala nak mengajar kepada kita, syurga ataupun kita kata apa, ujian Allah Taala berikan kepada kita semua. Nabtali, Allah Taala ciptakan kita semua ni ada ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik kita berada di setiap bidang, kita sebagai orang yang didakwah ataupun sebagai pendakwah, kita ada stand, kita ada ujian ataupun cabaran kita masing-masing. Maka soalannya kita teruskan dakwah. Soal dia nak terima atau tak terima tu nombor dua. Dan kepada pendakwah juga mesti dia belajar cara dakwah. Kalau saya dulu belajar ajar orang baca Quran, kan ada yang datang 6 tahun tak boleh baca Quran, senang sikit nak ajar kan. Tapi ada yang 60 tahun tu tak boleh baca Quran juga. Allah. Maka nak ajar tu mencabar sikit, tak sama kan. Kalau anak-anak kita nak keraskan suara sikit, okey.
dan dia boleh tahan dan sebagainya. Tapi kalau dah 60, kalau kita keraskan suara takut tak datang pula. Maka sudah pasti strategi ini berbeza. Kita kata bil hikmah dengan kebijaksanaan, strategi dan sebagainya. Adapun dia dapat tak dapat tu nombor dua. Mungkin Allah Ta'ala tak tanya, kenapa kamu tak pandai baca Quran? Saya dah belajar tapi tak pandai. Ada orang belajar sekali pandai, ada orang belajar berkali-kali tak pandai-pandai. Maka yang penting belajar itu. Yang penting kita Belajar sampaikan dan dakwah. Jangan putus asa, Ustaz. Betul betul. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan seterusnya daripada saudari Nur Asikin. Merujuk ayat 18, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab cemuhan daripada kaum kafir musyrikin tentang kebangkitan kita selepas mati. Ya, benar, kamu semua akan dibangkitkan dengan keadaan yang hina dina. Soalan saya, adakah mereka terus mencemuh dan mendustakan segala jawapan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka tentang hari kebangkitan selepas manusia mati? Terima kasih kepada saudari Nur Asikin atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik, sebagaimana disebut dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat qul na'am wa antum dakhirun. Selepas berlaku kita dialog di antara mereka argue, mereka tak puas hati, mereka melontarkan satu perbandingan yang salah. Mereka nak bandingkan dengan kuasa ataupun kemampuan yang terbatas yang ada pada diri manusia dengan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastilah tak sama. Lalu Nabi sebut qul na'am wa antum dakhirun. Qul lahum ya Muhammad, katakanlah kepada mereka Muhammad, ya benar kamu akan dibangkitkan, tapi dalam keadaan yang penuh dengan keadaan yang penuh hina. Disebut dalam kitabnya tafsir, katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, bahawa benar kalian akan dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat sesudah kalian menjadi tanah dan tulang belulang, sedangkan saat itu kalian dalam keadaan terhina di bawah kekuasaan Tuhan yang Maha Besar, sebagaimana juga disebut dalam firman dalam surah yang lain seperti dalam surah An-Naml, wa kullun atauhu dakhirin, mereka semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalam keadaan yang merendah diri. Kita hari itu barulah kita akan sedar tidak ada yang menyombongkan diri. Dalam surah Yasin kita baca apa? Fa idzahum jami'ul ladaina muhdarun, dengan satu suara saja, dengan tiupan sangkakalanya mereka semua akan hadir menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa sahabat-sahabat sekalian? Untuk apa tuan-tuan puan-puan sekalian? So pasti untuk diberi balasan. Sebab tu dalam kita menghuraikan ataupun dalam tentang hari kebangkitan Yaumul Ba'ats, begitu banyak sekali nama yang merujukkan kepada perbuatan di hari akhirat. Yaumun nadamah, hari penyesalan, manusia pakat menyesal. Hari Yaumul Qiyamah, pakat bangkit belaka, berdiri belaka. Bangkit daripada kubur masing-masing menuju pada tempat yang satu padang yang besar. Nak kata dahsyatnya hari tersebut, namanya pun sampai berpuluh-puluh nama tentang hari kiamat. Menggambarkan kedahsyatan pada hari tersebut. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Syahiralia Muhammad bagi ayat yang ke-18. Katakanlah ya dan kamu akan terhina. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan terhina dan apakah yang menyebabkan mereka, yakni musyrikin Mekah, menjadi sedemikian rupa? Terima kasih kepada saudari Syahiralia Muhammad atas soalan tersebut. Saya serahkan. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Yang termasuk dengan terhina sebagaimana yang saya sebut dalam kitab tafsir tadi, dalam keadaan yang penuh hina di bawah kekuasaan Tuhan yang Maha Besar, sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat yang lain. Dan kita pun tahu bagaimana hari kebangkitan itu, kita akan dibangkit, yub'atsu kullu 'abdin, dalam sebuah hadis yang sahih menyebut yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, akan dibangkitkan setiap hamba itu, setiap manusia itu ke atas bagaimana dia mati dulu. Orang yang mati dalam keadaan beriman, okey, dia mati dulu dalam keadaan beriman, maka dibangkit dalam keadaan beriman. Lepas tu kita doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan iman. Penting mati pun dalam keadaan beriman. Mati. Kemudian dibangkit pun dalam keadaan beriman. Nak masuk syurga pun dengan minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan, kita kata apa, sabat kekal dalam keadaan keimanan. Sebaliknya, orang yang hidup ataupun mati dia dalam keadaan dia tidak beriman, maka bangkit juga dalam keadaan yang tidak beriman. Dia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati dahulu atas dunia. Maka kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita, kita bangkitkan dalam keadaan iman, kerana dengan imanlah yang mesti dibuktikan dengan amal soleh. Sebab tu dalam banyak-banyak ayat iman je Allah Taala sebut amal soleh. Innallazina amanu wa amilus solihat.
Banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Allah gandingkan bahkan dalam awal ayat inna alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman wa yuqimunas solah. Tu cerita tentang amal soleh. Maka iman tak dapat tidak mesti dibuktikan dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, tadi Ustaz berkenaan cerita pasal orang yang akhirnya mati dengan iman akan dibangkitkan dengan iman. Bagaimana orang yang awalnya beriman tapi di akhir hayatnya dia jatuh kufur? Adakah diterima lagi tak imannya sebelum tu Ustaz? Itulah yang kita yang paling kita takutkan sekali, sebagaimana hadis sebut, dia dah buat amalan soleh banyak, kan, tiba-tiba dia buat satu amalan, kita bimbang amalan kita buat amalan yang menjadikan kita kufur, menjadikan kita ingkar ataupun sebagainya, dan kita mati dengan amalan tersebut, dan kita bimbang Allah Subhanahu Wa Taala tak ampunkan, dan kita bimbang apa yang kita buat tu tergelincir dalam kekufuran pula. Sebab tu kita kata apa, pentingnya kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita apa, husnul khatimah. Sebab tu Allah Taala bila dia nak hamba dia jadi baik, ista'malahu. Sahabat tanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana kamu beri, Allah Taala bila nak hamba jadi baik, Allah Taala akan berikan pekerjaan kepada dia. Kan? Lalu sahabat tanya, pekerjaan apa pula? Maksud dia pekerjaan tu maksud dia buat amal apa? Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, ayyuwaffaqahu bi'amalin salih. Dalam riwayat lain, summa yuqbidu alaih. Yang mana Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia untuk dia melakukan amal soleh. Kemudian dia mati dengan amal soleh tu. Itulah para ulama ambil hadis ni sebagai sumber, mengatakan bahawa inilah antara bentuk ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Kadang-kadang kita lihat mak-mak ayah kita, mereka sebelum meninggal, mereka seolah-olah macam kuat ibadat, tak berhenti baca Quran, bangun tengah malam dan sebagainya. Kemudian mereka mati dalam keadaan begitu. Oh, kita rasa seronoknya hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita husnul khatimah, yang kita selalu doa Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna doanya kita Allahumma khtim lana. Ya Allah, tutupkanlah kehidupan kami bi husnul khatimah, ataupun Allahumma khtim lana bil iman bil ihsan bi husnul khatimah. Tutupkanlah kami dengan iman, tutupkan kami dengan ihsan, yang kami buat kebaikan, dan dengan husnul khatimah. Masya-Allah, terbaik jawapan daripada Ustaz, sangat-sangat menyentuh hati kita. Jadi kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang ni kita berada dalam iman tapi kita tidak tahu perakhiran kita bagaimana, dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan iman, dan insya-Allah moga-moga kita semua tergolong dalam golongan orang yang soleh dan orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Jadi Ustaz, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin Ustaz boleh berikan 3 pengajaran ringkas bagi topik kita pada pagi ini, Ustaz. Silakan. Baik, yang pertama, jangan kita bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Kita baca ayat Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Semua orang hafal surah ni. Dan Allah Taala tidak setara dengan sesuatu. Maksudnya walam yakul, tidak ada sesuatu pun setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding, yang semisal, yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bandingkan. Bila kita buat sesuatu tak mampu, jangan kata Allah Taala tak mampu. Kita manusia, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta. Dan yang kedua, sebagaimana ayat kita baca tadi, janganlah kita menghinakan diri kita. Jangan jadi hina apabila kita menentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, menentang Al-Quran. Pada hari ini banyaklah orang berlaku, kan, orang menghina Nabi kita Muhammad SAW, menghina Al-Quran dan sebagainya, menghina sunnah Nabi. Jangan kita hinakan dunia. Kita bimbang Allah Taala hinakan kita di hari akhirat. Yang ketiganya, marilah sama-sama kita menjadi mulia. Mulia dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Carilah kemuliaan dengan Al-Quranul Karim. Dengan makna kita bukan sekadar baca, kita cuba fahami. Macam tanyalah ustaz, buat 1 ayat, 2, 3 ayat, satu hari 2, 3 ayat sahaja kita bincang. Supaya apa? Walaupun diulang-ulang perkataan tu, dibaca, diulang maknanya dapat masuk dalam hati sanubari kita semua. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terbaik pengajaran daripada ustaz. Jadi ustaz, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, kami minta kepada ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hati-hati jiwa-jiwa kami
dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah kehidupan kami dengan cahaya daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab Al-Quran ya Allah. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berilah ilmu pengetahuan kepada kami daripada ilmu Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami semua ke syurga ya Allah dengan syafaat ya Allah, dengan keberkatan, dengan Al-Quran yang kami baca. Biarlah masuk dalam hati sanubari kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi menghuraikan topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan topik tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Terima kasih juga buat para penonton kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di dalam program Tanyalah Ustaz. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan program Tanyalah Ustaz pada hari esok bersama dengan saya juga dan juga panel yang sama, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali, dengan topik tafsir dan taranum, sambungan bagi surah As-Saffat ayat yang ke-19 sehinggalah ayat yang ke-21 pada hari Ahad 6.50 pagi 11 Disember 2022. Jadi nantikan insya-Allah sama-sama kita mentadabur, kita menghayati dan mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Jadi saya tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.